Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua murid-murid kelas 5 Neptune yang Ustaz kasih sekalian, Alhamdulillah bersama semula sesi pengajaran kita pada minggu ini. Dan pengajaran minggu ini diteruskan dengan tajuk bahaya sihir dalam bidang akidah. Jadi murid-murid bolehlah rujuk buku teks pendidikan Islam tahun 5 muka surat 94. Okey, Ustaz ulang, murid-murid bolehlah rujuk buku teks pendidikan Islam tahun 5 muka surat 94. Baik, jadi kita mulakan terus sesi pengajaran kita tanpa kita membuang masa. Jadi pengharaman sihir. Okey, pengharaman sihir, kenapa kita perlu tahu bahawa sihir ni sangat diharamkan oleh Allah SWT dan mendatangkan dosa. Okey, antaranya dalilnya yang disebutkan ini dalam surat 95 ni. An Abi Hurairah anni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajtanibus sab'al muwabiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru. Muttafaqun alaih. Okey, apa maksud dia? Maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, elakkan 7 perkara yang membinasakan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik kepada Allah, sihir. Okey, ada 2 benda tu. Yang pertama, syirik kepada Allah dan sihir. Ini adalah 7 perkara, antara 7 perkara yang membinasakan. Yang membinasakan diri dan juga membinasakan orang lain. Okey, muttafiqun alaih. Okey, hukum. Apa hukum mengamalkan sihir ni? Okey, jadi murid-murid bertahu hukum mengamalkan sihir adalah haram. Bila dah disebutkan haram, bermaksud berdosa besar kalau kita terlibat secara langsung dengan sihir ini. Okey, dan sihir ini juga termasuk salah satu dosa besar. Okey, ingat dosa besar. Okey, dosa besar ni sangat Allah murka, dan kalau kita buat juga Allah tu akan memberikan balasan yang sangat dahsyat, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Okey. Okey, apa itu sihir? Okey, jadi buka muka surat 96. Okey, kita akan belajar apa itu sihir. Okey, sihir ni seperti yang disebutkan di dalam buku teks ni, sihir ialah ikatan, jampi dan perkataan yang diucapkan, ditulis atau dibuat bentuk sesuatu. Sihir mendatangkan kesan dan akibat buruk terhadap tubuh, hati atau akal orang yang disihir tanpa menyentuhnya secara langsung. Okey, sihir ni ikatan lah. Ikatan yang mana kebiasaannya sihir ni menggunakan jin-jin atau syaitan-syaitan yang menurut perintah daripada tuan dia. Okey, ikatan. Okey, Nabi juga pernah disihir, sebab tu turun surah apa? Turun surah Al-Falaq. Okey, surah Al-Falaq, yang mana Nabi waktu Nabi disihir tu, Nabi sangat tak sedar diri. Kemudian siapa yang menyedarkan Nabi ni? Sebenarnya ada malaikat datang pada waktu ketika Nabi tidur, yang mana malaikat datang di kaki Nabi, dan satu lagi malaikat datang di atas kepala Nabi lah masa tu, waktu Nabi tengah tidur tu. Kemudian mereka berborak, apa yang terjadi kepada Nabi ni? Sebenarnya Nabi ni disihir. Disihir guna apa? Disihir gunakan satu patung yang menyerupai dibuat guna Nabi, kemudian diikat dengan ikatan lah dekat patung tu, kemudian diletakkan di satu orang kata perigi, di berdekatan dengan perigi tu diletakkanlah patung tu. Okey, kemudian bila Nabi bangun, Nabi sebenarnya sedar dengan perbualan malaikat tersebut. Nabi arahkan orang pergi cari patung tu, dan setiap kali patung dibuka, dibacakan dengan surah 3 kul, iaitu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Okey, sebenarnya siapa yang ikatan tu sebenarnya daripada rambut Nabi. Okey, sebenarnya ada seorang pendeta Yahudi ni, dia ambil rambut Nabi ni daripada mana? Daripada sikat Nabi. Okey, sikat Nabi tu diikat, dia buat jampi lah, ada mentera-mentera yang dibaca, yang menyebabkan Nabi ni memang waktu Nabi disihir tu, Nabi memang rasa, orang kata bukan macam diri dia sendirilah, banyak lupa dan sebagainya. Dan lepas itu dibuka ikatan tu satu demi satu, Nabi memang terasa lega yang amat. Jadi kat situ kita dah faham dah, sihir ni sangatlah diharamkan oleh Allah SWT. Sebab tu murid-murid jangan sesekali belajar sihir. Okey, sihir ni perkara yang boleh mendatangkan dosa-dosa yang besar. Okey, baik. Jadi ahli sihir menggunakan syaitan dan jin lah, seperti yang Ustaz sebutkan tadi. Dan contoh-contoh sihir ni untuk menimbulkan kebencian, memutuskan perasaan kasih sayang. Okey,
dan kesakitan. Okey. Dan okey, Ustaz tahu majoriti orang Melayu ni memang ramai dah pernah alami apa itu sihir, dan sihir ni memang sangat menyakitkan, dan dia boleh menyebabkan seseorang tu jadi pelupa macam Ustaz sebut tadi, dan menyebabkan terputus kasih sayang. Okey. Contohnya bila kita jumpa seseorang tu je kita rasa macam benci, padahal sebelum-sebelum ni kita mesra je, kita okey je, tapi kadang-kadang dia menyebabkan benci. Macam seorang suami dengan isteri lah, isteri tu sangat benci dengan suami, padahal suami tu okey je, tak pernah buatkan dia salah, tapi dia rasa setiap kali jumpa je dia rasa menyampah, dia rasa macam benci, dia rasa macam nak bergaduh semua ada. Itu tanda-tanda seseorang tu sebenarnya kena sihir. Ada suatu penyakit yang macam penyakit yang doktor-doktor ni kita boleh kita boleh tahu tau. Kalau kita pergi hospital, awaknya ada darah tinggi, awaknya ada kencing manis. Tetapi ada penyakit yang mana doktor tak dapat detect, itu bermaksud ada penyakit lain. Okey. Mungkin daripada kita tak faham benda ni, tetapi realitinya betul. Okey, kita contohnya pergi ke hospital, kita ada macam penyakit kulit tau, macam timbul-timbul kat badan. Doktor diagnosis macam-macam, tapi doktor akan cakap, saya pelik lah, kenapa awak macam ni? Tapi bila doktor dia cakap pelik tu, kita kena faham sebenarnya kita bukan kena penyakit-penyakit yang asal-usul daripada doktor boleh buat. Tapi kita kena berubatlah dengan orang yang sepatutnya. Okey, itu antara contoh-contoh lah Ustaz boleh jelaskan. Dan banyak lagi lah selain daripada pemusuhan, ada yang ada sihir-sihir ni yang boleh menyebabkan menyebabkan dia rasa tak nak bekerja. Dia rasa kerja dia jadi malas dan sebagainya. Itu pun antara punca-punca sihir yang mana disebabkan orang sakit hati, orang benci kita, jadi dia pergi jumpa orang yang tahu tentang ilmu sihir ni untuk membantu dia. Okey, contoh lain adalah contoh kita kalau kita buka kedai makan, tiba-tiba kedai makan kita tu tak seperti biasa. Masuk Ustaz tak biasa, selalunya memang ramai orang datang, tiba-tiba dalam bila kedai tu dah disihir contohnya kan, kedai tu dah sihir, memang orang siap cakap lagi, kau tutup kedai ke? Okey, kau tutup kedai ke? Padahal kedai dia buka je, dia menyebabkan orang tak nampak kan, orang bagi tak nampak dia punya kedai tu. Dan banyak lagi lah. Okey, contoh-contoh sihir yang mana sihir ni perbuatan yang dibantu oleh syaitan dan jin. Okey, jadi saya harap murid-murid faham tentang sihir ni. Ustaz ajarkan dua ni dulu, maksud dan contoh-contoh, supaya murid ni faham tentang kenapa sihir ni bahaya dan kenapa sihir ni Allah meletakkan salah satu daripada satu dosa besar lah. Sebab menyihir orang ni boleh menyebabkan satu kematian dan menyebabkan terputus rahmat, iaitu kasih sayang seseorang kepada orang lain. Okey, menyebabkan pergaduhan. Okey, dan dia paling penting dia meminta bantuan selain daripada Allah SWT, itu menggunakan jin dan syaitan. Okey, jadi saya harap tak ada seorang pun murid-murid Ustaz ni apabila benci kepada seseorang, jangan sesekali menggunakan sihir untuk membalas dendam. Okey, Allah SWT tak ajar. Kita hanya minta kepada Allah Ta'ala, sebab doa orang yang dizalimi dan orang yang teraniaya dimakbulkan oleh Allah SWT. Jadi kita gunakan doa kita sebagai senjata, bukan gunakan sihir, bukan gunakan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemukaan Allah SWT. Okey, itu saja daripada Ustaz untuk sesi mengajaran pada hari ini. Kepada sesiapa yang mahu bertanya lebih ataupun contohnya tak faham apa Ustaz ajar, kamu boleh bertanya kepada Ustaz, boleh tanya di dalam grup Telegram. Kalau ada apa-apa persoalan lah nak tanya, insya-Allah Ustaz akan jawab. Okey. Jadi seperti biasa, untuk membuktikan kamu faham atau tidak tentang topik sihir ni, jadi Ustaz ada sediakan untuk kamu. Jadi buka muka surat 40. Okey, buku modul aktiviti warna oranye ni. Okey, buka muka surat 40 dan buatlah latihan tu seperti biasa, hantarkan ke dalam grup Telegram. Itu saja, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu depan sekiranya direzekikan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.